A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Ali Imran ayat 143, 144. 143. Okey, sebelum tu kita tengok pengajaran ayat 140 sehingga 142. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 140. In yamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhum misluh. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Maksud dia, sekiranya menimpa kepada kamu luka ataupun musibah, maka sesungguhnya telah menimpa juga kepada kaum musyrikin musibah yang seumpamanya. Dan demikian itulah hari-hari kami tukar gantikan di antara sesama manusia, dengan tujuan supaya Allah mengetahui siapa di kalangan mereka yang benar-benar beriman, dan supaya Allah memilih di kalangan mereka untuk menjadi para syuhada. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Pengajaran yang pertama, rahmat Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan menghiburkan hati Rasulullah dan orang beriman. Iaitu dengan menceritakan musibah yang sama menimpa orang beriman, ia juga menimpa orang-orang kafir. Kerana musibah apabila dikongsi bersama, ia akan menjadi ringan. Yang kedua, amat digalakkan seseorang itu menghiburkan hati saudaranya yang ditimpa musibah. Dengan menceritakan
musibah yang sama telah menimpa mereka-mereka yang terdahulu, bahkan jauh lebih teruk daripada yang menimpa saudaranya. Okey. Syekh Saleh Utsaimin bagi contohlah. Kalau orang tu hilang RM1,000 kan, macam mana kita nak hiburkan dia? Pasti dia tengah bersedih kan. Kewajipan kita sebagai saudara yang beriman, jangan menyedihkannya lagi, tapi menghiburkannya. Macam mana cara dia? Macam tak pernah buat je. Marah pula. Itulah aku dah cakap, tak jaga betul-betul. Tak dengar, degil kan. Dia kata kalau orang tu hilang RM1,000, kita cakap pada dia, bayangkan kalau kamu hilang RM3,000. Macam mana? Bayangkan. Alhamdulillah kamu hilang RM1,000 je kan? Jadi bayangkan supaya dia rasa hilang RM1,000 tu adalah lebih baik daripada hilang yang lebih banyak. Itu salah satu cara lah. Tapi kita tak buat kan. Kalau suami kita hilang kunci, isteri cakap apa? Abang ni memang pelupa kan? Okey. Yang ketiga, kalau kita kongsi musibah kat dunia, boleh meringankan orang yang ditimpa musibah. Tapi kalau sama-sama diazab dalam neraka, adakah boleh meringankan azab ahli neraka? Dia kena bakar kan? Lepas tu tengok kawan dia kena bakar. Alhamdulillah kita sama-sama kena bakar. Boleh tak dengan musibah, mungkin dia tengok kawan dia kena bakar lagi teruk, meringankan musibah dia? Boleh tak? Tak boleh. Ada dalil. Cuba buka surah Zukhruf ayat 39. Subhanallah. Allah kata apa? Walan yanfa'akum al-yawm. Tidak akan memberi manfaat pada kamu al-yawm, hari ini, iaitu di akhirat. Iz zalamtum, ketika mana kamu telah menzalimi diri kamu. Apa yang tidak memberi manfaat pada kamu? Apa dia? Annakum fil azabi mushtarikun. Kamu ni berada dalam satu azab dan musyrikun berkongsi. Kongsi azab tidak memberi manfaat. Ia tidak meringankan azab kamu. Beza kat dunia. Kenapa tak meringankan? Sebab setiap ahli neraka ada azab yang khas untuk dia. Tengok orang yang lebih teruk pun tak akan meringankan azabnya. Bahkan azab yang paling ringan ialah iaitu Abu Talib dipakaikan selipar daripada api di kakinya dan panasnya menggelegak sampai ke otak. Itu azab yang paling ringan. Wali'azubillah. Okey, yang ketiga, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia ini sentiasa bertukar ganti dari senang
kepada susah, daripada sihat kepada sakit, daripada kaya kepada miskin. Supaya manusia sentiasa sedar bahawa hidup di dunia adalah ujian, bukan kekal abadi. Cuma bayangkan kalau Allah bagi, kalau tentera Islam berperang sentiasa menang, apa jadi? Lupa akhirat, sombong. Dan kalau Allah jadikan tentera Islam, kalau dalam peperangan sentiasa kalah, apa jadi? Putus asa. Cuba bayangkan Allah jadikan kita sentiasa kaya, sentiasa senang, sombong. Kita lupa nak beribadat. Ataupun Allah jadikan kita sentiasa miskin, kita akan putus asa. Itu dipanggil nuda wiluha. Yang keempat, kesempurnaan kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam mencipta makhluknya dan mengurus tadbir makhluknya. Yang kelima, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sentiasa menguji hamba-Nya untuk memastikan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berpura beriman. Yang keenam, ilmu Allah terbagi kepada dua. Pertama, ilmu azali, yang Allah tetapkan sebelum Allah mencipta manusia. Dan kedua, ilmu zuhur, iaitu setelah ia dilakukan oleh manusia. Yang ketujuh, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkara yang tidak disukai oleh manusia kerana hikmah yang banyak dan besar. Antaranya ialah untuk membersihkan orang beriman daripada sifat munafik, untuk memilih di kalangan mereka sebagai calon yang layak mati syahid, untuk mengampunkan dosa mereka dan meninggikan darjahnya.
Yang ke 8, Allah memberi amaran keras terhadap orang yang suka melakukan kezaliman. Iaitu Allah tidak mencintainya. Sama ada zalim melibatkan hak Allah atau hak manusia. Okey, ayat seterusnya, ayat 141. وَلِيُمَحِّصَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Dan untuk Allah mengampunkan dosa orang yang beriman dan menghancurkan orang-orang kafir. Pengajarannya pertama, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji orang yang beriman demi untuk menghapuskan dosa-dosa mereka. Yang kedua, Allah membinasakan orang-orang kafir antara caranya ialah Allah memberi nikmat kepada mereka, termasuk menang dalam peperangan. Supaya mereka semakin sombong dan melampau. Okey, ayat seterusnya, ayat 142. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu allazina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Bahkan adakah patut kamu menyangka kamu akan memasuki syurga sedangkan Allah belum mengetahui siapa di kalangan mereka yang benar-benar berjihad dan benar-benar sabar. Pengajarannya pertama, berangan-angan tanpa amal adalah punca kepada segala kebangkrapan ataupun kemuflisan. Yang kedua, surga adalah satu nikmat yang terlalu besar dan tinggi nilainya dan tidak mungkin tercapai dengan hanya berangan-angan. Kata Imam, boleh sambung poin nombor 2. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, bukanlah iman itu dengan berangan-angan dan tidak juga dengan berhias. Boleh faham?
Oh, tak faham. Maksudnya iman ni bukan setakat angan-angan. Saya nak masuk syurga, saya nak duduk tempat yang terbaik, tapi tak beramal. Dan juga bukan berhias, iaitu dengan pakai cantik, pakai serban, pakai jubah, letakkan yang tak bau. Itu bukan gambar iman. Habis iman apa dia? Iman ialah ma waqara fil qalbi wa saddaqathu al-a'mal. Iman ialah apa yang tetap di hati dan dibenarkan oleh amalan. Iman ialah apa yang tetap dalam hati, iaitu keyakinan, dan disahkan oleh amalan. Pengalaman saya di Turki, imam bukan imam di masjid Turki, dia ada pakaian khas dalam masjid tu. Kalau kat luar dia macam biasalah, tak pakai kopiah, pakai seluar biasa je. Kalau duduk kat luar langsung tak nampak dia adalah imam, macam orang ramai. Bila nampak beza dia imam, bila masuk masjid baru dia pakai jubah. Bila habis solat, dia buka, dia keluar, awak tak tahu beza dah antara imam dengan makmum. Tapi dia imam, baca sedap. Kat Malaysia saya baca berita baru ni, ada seorang remaja 20 tahun merempit pakai jubah setelah menjadi imam solat tarawih. Baca tak berita? Remaja 20 tahun, bekas pelajar tahfiz, sudah jadi imam solat tarawih, tak sempat buka jubah, merempit, kena tahan polis. Pakaian cantik tapi sebenar tak menggambarkan iman. Okey. Tak sabar-sabar, buka jubah dulu. Okey. Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji hamba-Nya untuk melihat setakat mana sabarnya hamba dalam menghadapi ujian, Yang keempat, jihad adalah antara sebab utama untuk masuk syurga. Jihad adalah antara sebab utama masuk syurga. Dan jihad terbagi kepada dua. Pertama, jihad dengan senjata pada jalan Allah. Yang kedua, jihad dengan ilmu, iaitu menyampaikan ilmu kepada orang lain. Yang keberapa? 4. Yang kelima, sabar adalah sebab utama manusia akan dapat masuk syurga. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Insan, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ayat 12. Ayat 12 surah Al-Insan. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Allah membalas kepada mereka, iaitu al-abrar, dengan sebab apa? Dengan sebab sabar mereka. Apa yang Allah balas? Jannatan, syurga. Allah tak kata dengan sebab sedekah ke dengan solat malam, tak. Dengan sebab sabar Allah balas syurga.
Yang kedua, harirah. Surga tempat tinggal, harirah pakaian. Okey, cukup lah. Kita sambung. Okey, ayat malam ni, ayat 143 masih berkenaan dengan peperangan Uhud. Dan kaitan dengan ayat sebelum ni. Ayat sebelum ni Allah cerita pasal apa? Allah menguji orang-orang yang beriman. Antaranya dalam peperangan Uhud, sebahagian tentera Islam cabut lari, dan yang mati syahid 70 orang. Nabi sendiri cedera di hidung, di muka. Jadi ayat malam ni Allah nak ada dalam bentuk taubih. Allah nak mencela ataupun Allah nak menegur orang beriman. Sebab apa? Sebab lepas berlaku peperangan Badar, ada ramai golongan muda yang tak ikut dalam peperangan Badar. Tahu apa sebab? Hanya 313 orang kan. Jadi tak ramai yang pergi ikut. Tahu sebab apa? Sebab Nabi asalnya pergi bukan untuk berperang, untuk merampas harta, bukan rampasan, harta dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan. Dan sebagai balasan, orang musyrikin Mekah merampas harta orang beriman di Mekah. Jadi Nabi pergi bukan dengan persiapan untuk berperang, hanya 2 ekor kuda dan tak ada senjata. Tapi ditakdirkan berlaku peperangan, dan dengan izin Allah menang. Jadi ramai yang di Madinah ni, khususnya golongan pemuda, rasa menyesal sebab tak dapat ikut berperang. Itulah didikan Nabi kepada para sahabat. Bukan mereka seronok, oh Alhamdulillah tak pergi, Alhamdulillah kami tak dipanggilkan. Tak. Mereka menyesal sebab tak dapat ikut bersama sahabat yang ada sebahagian mati syahid dalam peperangan Badar. Ada 13 orang sahabat mati syahid. Jadi bila nak berlaku peperangan Uhud, Nabi tanya para sahabat nak berperang di mana. Golongan tua kata berperang di dalam Madinah. Termasuklah Abdullah bin Ubay kan. Dan Nabi pun setuju. Kemudian Nabi tanya golongan muda ni yang bersemangat nak berperang dan mereka menyesal sebab tak dapat pergi berperang dalam peperangan Badar. Apa pandangan orang muda ni? Dia kata kita berperang di luar sebab kita dah tak sabar dan nak tunjuk kita ni hebat. Kalau berperang dalam kampung ni tak berani sangat kan. Dia panggil apa? Ayam kampung. Kami nak berperang di luar kat Uhud tu. Jadi akhirnya Nabi tukar pandangan, dia terima pandangan orang muda. Kemudian bila Nabi terima pandangan orang muda, orang yang tua tu yang bagi cadangan pada Nabi berperang dalam Madinah mencela pula, kecil hati dan mencela pula golongan muda. Dan mereka mengatakan, kenapa kamu macam paksa Nabi tukar pandangan? Kan? Nabi masuk rumah pakai pakaian perang, dan bila Nabi keluar dengan pakaian perang, golongan muda ni rasa macam menyesal. Seolah mereka memaksa Nabi untuk menukarkan pandangan. Maka kata pemuda ni kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kamu nak berperang dari Madinah, nak ikut pandangan yang sahabat lain pun tak ada masalah. Kami tak ada masalah. Apa jawapan Rasulullah? Tidak harus bagi seorang Nabi bila telah memakai pakaian perang untuk menukar pandangan. Tak harus. Itu menggambarkan tetap pendirian. Nabi terus jalan. Kan? Jadi golongan muda ni terlalu bersemangat untuk apa? Untuk mati syahid. Kami tak sabar nak mati syahid sebagaimana kawan kami yang mati syahid dalam peperangan Badar. Okey? Dan bila berlaku peperangan Uhud, peringkat awal Islam menang. Sehingga kan kumpulan pemanah yang ada di atas bukit itu mengingkari perintah Rasulullah. Sebab apa? Mereka rasa mereka dah menang dan mereka nampak harta rampasan. Jadi ada sebahagian 50 orang daripada 50 orang pasukan pemanah nak turun. Maka ditegur oleh ketua mereka, ketua pasukan pemanah.
iaitu Abdullah bin Jubair. Dia kata, anasita ahda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kamu lupa ke kepada arahan Rasulullah? Jawab mereka, kami tak lupa, tapi sekarang musuh dah cabut lari, harta rampasan ada, kenapa nak tunggu? Jadi sebahagian engkar dan turun. Kan? Yang itu yang Allah sebut dalam surah yang sama ni, surah Ali Imran, ayat 152. Cuba tengok. Wa'adahu badan hatta idza fashiltum wa tanaza'tum min ba'di ma arakum ma tuhibbuna minkum man yuridu ad-dunya akhirah. Okey, cukup setakat dulu. Cuba tadabbur. Walaqad, dan sesungguhnya, pasti, demi Allah, pasti sesungguhnya, sadaqakumullah, Allah menepati janjinya, iaitu Allah beri kemenangan di peringkat awal. Itu janji Allah. Istuhissunahu, ketika mana kamu berjaya membunuh musuh, biiznihi, dengan izin Allah. Tapi kemenangan itu Allah tolong bukan selamanya. Sampai bila? Hatta, sehinggalah, iza fashiltum, apabila kamu gagal, wa tanaza'tum, dan kamu berbalah. Bila ni? Bila mula berbalah? Tengok fil amri, dalam urusan berbalah, iaitu ada yang nak turun, yang pasukan pemanah, ada yang nak kekal, ada yang nak. Itu makna fashiltum wa tanaza'tum. Bila tu mereka mula berbalah? Wa asaitum, dan kamu ingkar perintah Rasul. Bila tu? Min ba'di ma arakum ma tuhibbun, selepas Allah memperlihatkan pada kamu apa yang kamu suka, apa yang kamu cinta. Apa dia? Mana Allah sengaja tak? Allah sengaja. Selepas nampak harta, mula berbalah. Sebelum ni nak apa? Pemuda ni? Syahid. Tengok, ini siapa ni? Sahabat Nabi. Lepas tu Allah huraikan, di kalangan kamu ni, minkum, ada yang man yuridu ad-dunya, ada yang memang nak dunia. Siapa yang nak dunia ni? Sahabat Nabi lah. Kita ada tak niat nak dunia? Jangan lebih baik pada sahabat Nabi. Tengok Allah nak tegur ni. Ada sebahagian sahabat yang cinta ke dunia. Wa minkum man yuridul akhirah, dan ada sebahagian kamu yang yang mana ni? Yang nak dunia, yang turun, kejar harta rampasan. Yang nak akhirat, yang kekal atas bukit pemanah. Kenapa Allah nak tegur? Proses apa ni? Pembersihan. Banyak tak sahabat yang nak dunia ni? Banyak tak dunia yang mereka nak tu? Banyak tak? Ada tak banglo kat bawah? Ada BM? Sikit je. Itu pun dah Allah tegur, dan Allah bagi hukuman terus. Allah tak kata, okey, peperangan akan datang, aku hukum. Tak. Dalam peperangan yang sama, 70 orang mati syahid, dan Nabi sendiri cedera. Nampak? Ni bahaya ni. Selepas nampak dunia. Sebab itulah Allah tegur ayat ni. Allah kata apa? Walaqad,
Dan kalau laqad ni ada wallahi, demi Allah. Allah bersumpah. Pasti, sesungguhnya. Berapa penegasan? Tiga lah. Satu wallahi tapi tak disebut dalam ayat. Yang kedua lam. Yang ketiga, mana tiga penegasan menunjukkan apa? Yang Allah nak cakap ni satu benda yang penting dan besar. Apa dia? Kuntum adalah kamu tamannawna, tamanni, berangan-angan, bercita-cita, al-maut, kematian. Khususnya golongan syabab tak sabar ni sebab dia rasa terlepas, rugi, tak dapat pergi dalam peperangan Badar. Jadi bersemangat, dia minta Rasulullah berperang di luar Madinah. Jadi kamu dulu sebelum berperangan Uhud, kamu sangat bercita-cita nak mati syahid. Bila ni? Min, dari. Qabli, sebelum. Antalqauhu, kamu talqau apa dia? Menemuinya. Menemui apa ni? Hu ni balik pada apa? Tak, mati, maut. Bila kamu bercita-cita nak mati? Sebelum jumpa kematian. Faham tak? Makna apa tu? Sebelum ada nampak kematian, memanglah senang cakap. Bila dia nampak, Allah kata apa? Faqad ra'aitumuhu. Maka sesungguhnya ra'aitumuhu, kamu telah melihatnya. Melihat apa dia? Melihat macam mana tu? Ada dua tafsiran. Pertama, dia melihat sahabat-sahabat lain depan mata mereka, orang Ansar ke orang Muhajirin mati syahid, termasuk Hamzah, depan mata dia. Kamu lihat sendiri sahabat kamu mati. Dulu kamu berangan-angan, tapi sebelum jumpa kematian. Sekarang kamu melihat sendiri. Ataupun yang kedua, kamu melihat kematian sendiri. Kamu sendiri dah hampir-hampir nak mati dah. Tadi tengok orang lain. Ini kamu sendiri dah. Masa tu Allah kata apa? Wa antum, sedangkan kamu tanzurun. Apa makna tanzurun? Ini ra'aitumu, kamu dah melihat. Yang ni? Jadi berapa kali lihat? Dua. Kenapa dua kali? Penegasan. Cuma dari segi bahasa beza sikit. Kalau ra'a ni tengok biasa. Tapi kalau nazara, yanzuru, tengok dengan penuh perhatian. Sebab tu untuk melihat kebesaran Allah, biasa Allah guna perkataan apa? Ra'a ke nazara? Nazara, contoh. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Jadi yanzuru, tidakkah kamu tengok dan perhati? Sedangkan kamu memerhati. Allah tak sebut memerhati apa? Memerhati apa ni? Kematian. Apa yang Allah nak beritahu ni? Bila mereka turun untuk dapat harta rampasan, Khalid bin Walid yang masa tu panglima perang orang-orang musyrikin. Apa mereka buat? Setelah mereka cabut lari, tiba-tiba dia tengok tentera Islam yang atas bukit pemanah turun sebahagian. Maka Khalid bin Al-Walid patah balik dan kepung balik tentera Islam. Masa tu tentera Islam dah berterabur dan cabut lari. Cabut lari tu takut mati lah ni. Jadi Allah tegur. Dulu nak apa? Nak mati. Sekarang lari. Apa yang Allah nak tegur? Ada satu kisah salafus soleh, saya dah lupa nama dia. Dia kata, wahai Tuhan,
bagilah ujian apa-apa, aku sanggup, aku boleh bersabar. Allah pun bagi ujian, dia susah nak kencing, sakit sangat. Bila sakit sangat, dia tak sabar. Makna apa? Dia cakap, bohonglah. Tadi dia kata apa? Bagi apa saja ujian, aku sanggup. Tapi bila Allah bagi, dia tak sabar. Lepas tu dia pergi jumpa budak-budak, dia kata apa? Jumpa Sibyan, budak-budak, dia kata, "Ud'u li ammikum al-kazab." Wahai budak-budak, doalah untuk pakcik kamu ni yang berdusta. Dia berdusta sebab dulu dia kata apa? Okey, boleh sabar. Sekarang tak sabar. Berdusta lah tu. Dan kenapa dia pergi jumpa budak-budak? Suruh budak-budak pula berdoa supaya dia boleh jadi lebih baik. Budak-budak tak ada dosa. Dia nak doa budak tu dimakbulkan. Jadi dia sedar sebenar dia adalah pendusta. Maknanya Allah nak tegur, jangan kamu bercita-cita benda yang kamu tak mampu. Biasa tak kita bercita-cita macam tu? Bila saya berjaya, saya akan buat macam ni. Biasa kan? Bila saya kaya, saya akan sedekah. Bila saya pencen, saya akan pergi kelas ustaz. Tengok-tengok tak ada juga. Tapi jumpa kat Istanbul ke? Ini penyakit ni. Penyakit apa? Cakap tak serupa fikir. Dan penyakit ni berlaku pada siapa ni? Sahabat. Jadi Allah, benda ni berlaku pada sahabat. Cara Allah nak tegur, cara Allah nak betulkan apa dia? Allah bagi sahabat kalah. Allah bagi 70 orang mati syahid. Besar tak bayarannya? Oh, besar tu. Dan apa sahabat dapat? Kalau kita tengok mungkin satu kerugian 70 sahabat mati syahid dan Nabi sendiri cedera kan? Satu kerugian pada zahirnya. Tapi sebenar sebab itulah ada pepatah mengatakan likulli mihnatin minhatun. Dia huruf nak sama. Likulli mihnatin manhatun. Faham? Tak faham? Harafian, terjemah sikit. Likulli, bagi setiap mihnah. Saya ingat dia jadi bahasa Melayu ni, mihnah. Ujian. Bagi setiap ujian ada minhah. Dia kalau pelajar-pelajar dia dapat beasiswa, dia panggil minhah. Bagi setiap ujian mesti ada anugerah Allah. Boleh faham? Bila Allah bagi ujian, Allah nak bagi anugerah sesuatu. Sebetulnya kita tengok sahabat ni kalah dalam peperangan kan, 70 mati syahid. Tapi sebenarnya Allah bagi yang jauh lebih besar daripada apa yang hilang. Apa dia sahabat dapat? Itu di akhirat. Kat dunia apa mereka dapat? Yalah, apa dia? Apa pengajaran tu? Allah bersihkan penyakit ni. Besar tak penyakit ni? Sebab itulah ada seorang sahabat dia kata, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia punca kepada segala masalah, segala dosa. Punca cinta dunia aja. Tengok Nabi Allah hukum 70 mati syahid sebab apa? Cinta dunia. Jadi walaupun nampak pada zahirnya sahabat kalah, musibah besar, tapi sebenarnya anugerah Allah lagi besar daripada apa yang menimpa mereka. Iaitu Allah betulkan hati niat mereka. Lepas ni jangan ada sikit pun cinta dunia. Kalau cinta dunia sikit pun kamu tak layak menang, cuba bayangkan pagi petang siang malam fikir pasal dunia, agak-agak menang tak umat Islam? Dan Allah ampunkan dosa. Dalam surah ayat ni ayat 152, di hujung Allah kata Allah ampunkan dosa. Anugerah kedua, dia ampunkan dosa.
Anugerah ketiga pada sahabat jadi contoh pada kita, sahabat dapat pahala. Anugerah keempat, kalau sahabat reda, sahabat sabar, apa dia? Ajrun bighairi hisab, pahala tanpa hisab. Jadi satu musibah ada berbagai-bagai nikmat. Sebab tu orang beriman kena, bila ditimpa musibah, kena berfikir positif. Satu musibah, di situ ada 4 nikmat, 4 ataupun 5. Okey, jadi yang dalam ayat ni Allah nak cela apa? Bercita-cita mati syahid ataupun apa yang Allah nak cela? Ha? Apa dah? Makna apa tu? Jadi yang Allah nak tugas apa? Dia macam ada dua ni. Satu, bercita-cita untuk mati syahid. Boleh ke tak boleh? Boleh. Jadi Allah tak, bukan nak tegur bercita-cita mati syahid. Ya Allah nak tegur apa dah? Bila betul-betul berdepan, tak nak pula. Bercita-cita mati syahid, satu benda yang terpuji. Bahkan dalam satu hadis sahih, hadis muttafaqun alaih, Nabi kata, aku tidak suka berada di belakang kumpulan yang berperang. Aku suka di depan. Sebab apa? Supaya aku mati, kemudian aku dihidup kembali, kemudian aku mati lagi syahid, kemudian aku hidup kembali, begitu seterusnya. Jadi Nabi pun bercita-cita untuk mati syahid. Jadi mati syahid, bercita-cita untuk mati syahid, terpuji. Sebab mati syahid adalah satu kedudukan yang sangat mulia dan tinggi di sisi Allah. Dan Umar sendiri pernah bercita-cita mati syahid. Apa kata Umar? Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika kemudian waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat sahih. Apa cita-cita Umar? Allah marzuqni syahadah. Wahai Tuhan, berilah rezeki padaku mati syahid. Mati syahid apa ni? Fi sabilika, pada jalan engkau. Kemudian waja'al mauti, dan jadilah kematian aku fi baladi rasulika, di negeri. Dia kalau nak mati syahid, dia kenapa? Kena keluar berperang. Tapi bila keluar berperang, makna kena mati di mana? Kenapa dia minta mati syahid pada jalan Allah, tapi mati di Madinah? Baladi Rasulullah, Madinah. Apa dia? Tak, itu masalah tanah. Ini masa mati tu. Fi sabilillah, mati dalam peperangan. Kalau berperang, sepatut keluar daripada Madinah. Macam bercanggah. Yang ni mati syahid, yang ni minta mati di Madinah. Dia Umar mati masa apa? Solat. Dan solat itu dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai khalifah, sebagai ketua negara, dan itu dikira fi sabilillah. Dan dia bunuh kan? Dia mati dibunuh. Itu juga adalah fi sabilillah. Habis kenapa dia minta mati di Madinah? Sebab ada satu hadis, siapa yang mati di Madinah akan dapat kelebihan khusus. Yang Mekah tak ada hadis. Yang mati Madinah, kelebihannya ada hadis. Sebab tu Umar minta khusus. Okey. Jadi minta mati syahid terpuji, bukan tercela. Ya Allah nak cela, bukan minta mati syahid. Ya Allah nak cela ialah minta, tapi bila dapat goyah. Saya nak bisnes ni. Kenapa? Sebab nak sedekah. Saya kesian. Kesian pada diri saya. Tengok orang sedekah, saya meleleh jahil. Tak boleh nak sedekah. Sebab tu saya nak jadi orang kaya kan. Bila dah kaya, banyak komitmen lah.
Okey, kalau kita minta mati boleh tak? Minta mati saja, bukan mati syahid. Ya Allah, matikan aku. Tak boleh. Ada dalil? Cakap jangan cakap kosong. Kalau tak boleh, apa dalilnya? Hadis. Okey, Nabi sebut dalam satu hadis sahih, hadis muttafaqun alaih. La yatamannayanna ahadukum al-maut lidurrin min durrin asabahu fa in kana la budda fa'ilan falyaqul apa? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Kemudian wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ini kaedah Nabi bagi. Minta bercita-cita mati syahid digalakkan. Tapi kalau minta mati saja-saja boleh jadi haram. Dalilnya hadis ini Nabi kata, la yatamannayanna. Jangan sekali-kali seseorang kamu bercita-cita untuk maut, mati. Min durrin disebabkan kemudaratan asabahu yang menimpanya, sakit. Kan ada dah sakit teruk, 3 jadi penyakit, wayar penuh kat badan. Ya Allah, matikanlah aku tak tahan. Boleh ke tak? Tak boleh. Wa in fa in kana la budda fa'ilan. Sekiranya dia dah teruk sangat penyakit dia, memang tak sanggup, Nabi bagi kaedah, maka bacalah doa ni. Doa apa? Allahumma ya Allah ahyini, hidupkan aku sekiranya hidup itu adalah baik untuk aku, bersyarat. Dan matikan aku apabila kematian itu adalah baik untuk aku, bersyarat. Kalau kata ya Allah matikan aku sekarang, hukumnya haram. Kenapa tak boleh kita minta mati tanpa terikat dengan? Kenapa tak boleh? Tapi dia tak tahan sangat, sakit sangat. Sebab bila dia minta mati, tertutup tak pintu untuk buat kebaikan? Tertutup. Tertutup tak pintu untuk dia bertaubat? Tertutup. Tertutup tak pintu untuk dia bersedekah? Ya. Sebab tu Nabi sebut dalam surah, Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun, Allah kata apa pada orang beriman? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun. Sedekah sekarang sebelum datang kematian. Bila datang kematian kamu kata apa? Bagi sikit je. Lepas tu jangan minta mati. Kalau terpaksa juga kena baca ayat macam ni. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan dalam satu hadis Nabi kata, bila ditanya kepada Rasulullah, man khairun nas, siapa manusia terbaik? Nabi jawab apa? Tak. Man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik ialah umur yang panjang dan baik amalan. Jangan minta mati. Mana tahulah dengan kamu panjang umur, kamu amalan pula baik, kamu adalah orang terbaik. Dan bila ditanya pada Rasulullah, man syarrun nas, siapa pula manusia paling jahat? Iaitu man tala umruhu wa sa'ah amaluhu.
Siapa yang umur panjang tapi amalan tak baik. Okey. Timbul satu lagi masalah. Kalau umur kita panjang, agama kita akan rusak. Fitnah dah teruk sangat akan. Ketika itu boleh tak kita minta mati? Dengan alasan nak mengelak daripada fitnah pada agama. Yang ni fitnah pasal dunia ni. Sakit ke apa itu urusan dunia. Yang ni badan sihat tapi merosakkan agama dan akidah kita. Ketika itu boleh tak minta mati? Demi nak selamatkan akidah, boleh? Ada dalil? Doa apa? Itu dah ujung tu. Cuba baca daripada awal. Allahumma inni as'aluka. Ini bukan doa zikir pagi petang kan? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa iza aradta biqaumi fitnatan wa tawaffani ghairu maftun. Hujung tu maksud dia, sekiranya engkau nak menimpa fitnah kepada satu kaum, iaitu fitnah dalam bab agama, matikan aku dalam keadaan aku terhindar daripada fitnah. Boleh. Bila tu? Bila fitnah tu boleh merosakkan agama kita. Okey. Kemudian wama Muhammadun, dan tidaklah Muhammad itu. Sebab turun ayat ni pula, bila tentera Islam dah kalah, berterabur apa semua, ada seorang musyrik nama dia Abdullah bin Qami'ah, mula dibunuh Anas bin An-Nadru. Ini yang yuridul akhirah, yang bertahan dan tak lari, dan akhirnya dia dibunuh. Kemudian Abdullah bin Qami'ah, orang musyrik pula bunuh Mus'ab bin Umair. Kita tahu kan Mus'ab bin Umair utusan yang pertama Nabi ke Madinah, dan akhirnya dia mati dalam peperangan Uhud. Dan bila dia asalnya pemuda yang kaya masa di Mekah, bila masuk Islam jadi miskin, dan bila dia mati tak cukup kain untuk menutupi mayat dia. Itu Mus'ab bin Umair. Jadi Abdullah bin Qami'ah, dia bunuh Mus'ab, tapi rupa Mus'ab pakaian nak sama dengan Nabi. Jadi dia sangka dia bunuh Nabi. Maka dia cakap kuat-kuat, nak aku telah berjaya membunuh Muhammad. Dan dalam hadis sahih juga, Iblis lagi kuat. Dia kata Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Siapa cakap? Iblis. Apa tujuan dia? Pertama, Nabi Muhammad mati musibah yang sangat besar kepada orang beriman dan melemahkan orang beriman. Yang kedua, Nabi ketika itu ketua panglima perang. Bila ketua mati, orang bawah, itu strategi musuh. Dan menyebabkan ada sebahagian sahabat dah putus asa dah. Sudah, kita surrender je lah. Buat apa lagi berperang? Nabi dah mati. Turun ayat ni. Turun ayat ini menegur orang beriman yang seolah bila Nabi mati dah habis agama. Tak perlu berperang, tak perlu pertahankan agama. Jadi Allah menegur mereka. Allah kata, tidaklah Muhammad itu kecuali Rasul, seorang Rasul. Qad khalat, sesungguhnya telah khalat apa dia? Telah berlalu. Madat min qablihi, dari sebelumnya, ar-rasul, para rasul. Apa maksud? Apa maksud setakat ni? Ada sebahagian sahabat terpengaruh kan? Dia kata kalau Nabi dah mati, buat apa lagi kita berperang? Macam seolah dah tak ada makna dah hidup. Seolah mereka nak rasa, mereka nak Nabi Muhammad ni jangan mati. Maka Allah beritahu, tidaklah Nabi Muhammad melainkan seorang Rasul yang telah berlalu sebelumnya para Rasul. Semua para Rasul sebelum Nabi Muhammad, ke mana mereka?
mati. Jadi semua sama je. Kalau Rasul dahulu mati, Muhammad pun akan mati. Dan ayat kita baca semalam, kullu nafsin. Oh, hafal lah. Apa kelebihan ayat ni? Tak sempat saya tulis. Setiap jiwa pasti akan. Dan ayat ni juga menafikan dakwaan setengah ustaz ataupun setengah pendengar orang bahawa Khidir tak mati. Bercanggah dengan ayat ni. Allah kata kullu nafsin, semua jiwa akan mati. Habis Nabi Isa, Allah cakap sendiri Nabi Isa tak mati. Khidir Allah tak cakap pun dia tak mati. Yang cakap ialah ustaz. Okey? Jadi Muhammad, Nabi Muhammad ada nama dua yang terkenal kan? Satu Muhammad, yang kedua Ahmad. Apa beza ni? Dari segi makna. Muhammad dengan Ahmad. Ada makna ni. Kalau Muhammad, apa dia? Kualiti. Oh, saya tak tahu. Oh, pertama kali saya dengar lah. Ada pendengar lain? Tak, dari segi bahasa, Muhammad ada makna dia, Ahmad ada makna dia. Dari segi bahasa, Muhammad dipanggil isim maf'ul. Muhammad, mim baris atas, isim maf'ul. Isim maf'ul makna yang terpuji ataupun yang dipuji. Siapa yang puji dia? Pertama Allah. Allah sendiri puji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Muhammad yang dipuji oleh siapa? Allah. Yang kedua oleh manusia. Termasuklah orang kafir puji tak Nabi Muhammad. Itu nak makna Muhammad. Ahmad pula dari segi bahasa, aku. Dia macam fi'il mudhari', aku yang memuji. Iaitu Nabi ni banyak memuji Allah. Yang ni Nabi dipuji, yang ni Nabi memuji. Yang kualiti, kuantiti saya tak tahu. Okey. Apakah in sekiranya mata apa dia? Dia telah mati. Au qutila, atau dia dibunuh. Apa beza mata dengan kutila? Oh, natural. Yang ni tak natural. Dia dibunuh. Yang ni mati, Allah matikan dia. Yang ni Allah juga mati tapi melalui orang. Sebab tu Allah kata dia dibunuh. Mana orang hanya boleh membunuh tapi orang tak boleh mematikan orang. Dia faham? Kadang-kadang orang tu bunuh tapi tak mati. Sebab yang mematikan ialah Allah. Jadi Allah nak tegur sahabat yang tak boleh terima kematian Nabi Muhammad. Adakah sekiranya dia iaitu Muhammad telah mati ataupun dibunuh, inqalabtum, kamu inqalab, kembali ala aqabikum. Aqab daripada aqbun. Kalau satu aqbun tumit. Kalau jamak aqab. Nabi tegur orang lelaki yang berwuduk tapi tumit dia tak rata. Akhir kan? Nabi kata apa? Fawailun lil aqabi minan nar. Celakalah tumit yang berwuduk tapi tak rata dengan air wuduk. Jadi Allah kata, adakah patut dengan Muhammad itu mati ataupun dibunuh, kamu kembali ke tumit? Apa makna tumit?
Berpaling ke belakang. Dia ada pendapat mengatakan berpaling ke belakang ni, dia bukan pusing. Dia jalan undur ke belakang. Cuba bayangkan orang berjalan undur ke belakang, agak-agak dah selamat tak? Apa yang Allah nak bagi tahu ni? Bila Nabi Muhammad mati, kamu pun, Allah tak kata kamu murtad, tapi kamu berjalan undur ke belakang. Apa makna tu? Oh, kamu akan sesat. Pasti kamu akan jatuh. Boleh faham? Jadi, apa yang Allah nak tegur ni? Apa yang Allah nak tegur? Nabi Muhammad bukan Tuhan yang kamu sembah. Bila dia Tuhan, dia bukan Tuhan. Kalau dia mati, yang kamu sembah ialah Allah. Dan Allah hayyun la yamut. Sembahlah Tuhan yang tidak mati. Nabi Muhammad bukan mati. Bukan Nabi, bukan Tuhan. Nabi Muhammad hanya diikuti apa dia? Bukan diikuti batan tubuh dia, tapi diikuti sunnah dia. Sunnah Nabi kekal tak walaupun jasadnya mati. Jadi yang wajib ialah kamu ikut ajarannya, bukan ikut batan tubuhnya. Sebab tu Anas bin An-Nadru yang kumpulan Yuridul Akhirah, bila dengar heboh orang kata Nabi mati, dia kata apa? Nabi Muhammad bukan Tuhan yang disembah. Yang disembah ialah Tuhan kepada Nabi Muhammad. Dan dia tak mati. Sembahlah Tuhan yang tak mati. Dan kalau Nabi Muhammad mati, kita nak buat apa? Teruskan perjuangan. Lalu akhirnya dia berperang dan dia dibunuh. Anas bin Nadar. Pengajaran untuk kita apa dah? Ni penyakit ni. Ada setengah orang, dia fanatik pada guru. Bila guru mati, dia tak mengaji dah. Kenapa tak mengaji? Ustaz saya mati dah. Ni penyakit kan? Bila ustaz tak ada kelas, dia pun tak pergi mengaji dah. Kenapa tak pergi? Ustaz tak datang. Kenapa tak ikut sunnah Nabi? Nabi dah mati. Ni penyakit ni. Yang wajib kita ikut ialah ajarannya, bukan orang. Okey. Kemudian, waman yang qalib. Dan siapa yang qalib berpaling. Ala aqibai. Mana ke belakang. Di sini juga Allah nak beritahu apa ni? Siapa yang tak ikut Nabi, atas alasan contohlah Nabi mati, dia sebenarnya orang yang makna apa tu? Dia akan semakin mundur. Jadi poin di sini Syekh Saleh Utsaimin kata apa? Kan orang-orang kafir biasa dia tuduh orang Islam adalah mundur. Alasannya apa? Miskin. Negara, kalau urus negara tak kaya, tak membangunkan. Itu cara orang kafir berfikir. Tapi Quran mengajar kita, yang mundur bukan yang tak kuat ekonomi. Yang mundur ialah yang tak ikut Nabi kita SAW. Siapa tak ikut? Yang qalib ala aqibai. Jadi siapa tak ikut, dialah sebenarnya adalah orang yang ketinggalan dan mundur. Dan siapa yang beriman, dia adalah orang yang sebenarnya orang maju ke depan walaupun dia miskin. Jadi ukuran mundur ataupun maju bukan dari segi ekonomi ataupun pembangunan, tapi dari segi setakat mana dia ikut Allah dan Rasul. Sebab tu Allah kata siapa yang berpatah balik ke belakang, falan, maka sekali-kali dia tidak akan memudaratkan Allah syai'an sedikit pun. Apa maksudnya? Apa maksud? Dengan kamu taat pada Rasul, tidak memberi manfaat kepada Allah, dan dengan kamu berpatah balik kufur, tidak memudaratkan Allah. Jadi apa jadi? Siapa yang mudarat? Jadi Allah nak begitu, semakin kamu tak ikut ajaran Nabi, semakin memudaratkan kamu. Bagi Allah sedikit pun tak untung atau rugi.
Jadi manusia paling rugi ialah, manusia paling rugi dan paling mudarat ialah yang tak ikut sunnah Nabi. Kemudian wasayajzillah, dan sini kita belajar apa dia? Tanda apa dia? Bahasa Arab. Tanda fi'il mudhari'. Kalau sebelum ada sin, apa makna fi'il mudhari'? Akan sentiasa sedang, kan? Ada 3 maksud. Tapi bila masuk sin, ada 1 je maksud, iaitu akan. Kelak dan kelak Allah akan membalas asyakirin, orang-orang yang bersyukur. Siapa ni yang bersyukur? Siapa yang bersyukur? Yang tidak berpaling ke belakang, yang tetap taat pada Allah dan Rasul walaupun Nabi dah meninggal. Jadi syukur itu sebenarnya makna dia adalah asyukru dalam bahasa Arab. Asyukru, ta'atul mun'im. Mana? Taat kepada pemberi nikmat. Bila kita taat pada semua perintah Allah, kitalah orang yang bersyukur walaupun tak pernah buat kenduri kesyukuran. Dan kalau orang selalu buat kenduri kesyukuran tapi asyik engkar perintah Allah, dia bukan orang yang bersyukur. Okey. Tengok Allah bagi ya. Kalau kamu berpaling, kamu yang mudarat, kamu yang rugi. Tapi kalau kamu tetap dengan ajaran Allah dan Rasul, dapat apa? Bukan setakat jadi orang yang bersyukur, tapi ada balasan. Ayat ni Allah tak sebut balasan, tapi ayat lain Allah sebut apa bentuk balasan. Bukan surah Al-An'am 160. Saya tak tulis ayat 160. Ini ayat mentafsirkan ayat. Apa dia? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa misluha. Subhanallah. Siapa yang buat hasanah, satu kebaikan. Ni Allah cakap umum, Allah balas. Tapi macam mana cara Allah balas? Allah huraikan dalam surah Al-An'am. Siapa buat satu kebaikan, Allah balas 10. Jadi amat bodoh manusia yang tak berebut untuk dapat peluang ni. Mana ada orang bekerja dengan syarikat, kerja satu dapat 10, kerja satu dapat 10. Itu umum. Kalau sedekah pula Allah balas berapa? Kalau sedekah duit, 700 sedekah. Dan wa yudha'ifu liman yasha. Allah akan ganda lebih pada 700 bergantung pada keikhlasan. Jadi kalau siapa yang kena Allah, maka dia tak akan tinggal untuk taat pada Allah. Sebab balasan yang Allah bagi terlalu besar dan hebat. Wa sayajzillahu syakirin. Okey, last sekali. Apa makna syukur? Apa maksud syukur? Ini secara umum taat kepada pemberi nikmat. Tapi macam mana cara kita bersyukur? Syukur mesti ada 3. Satu dengan hati, yang kedua, yang ketiga. Okey, macam mana syukur dengan hati? Kita akui dalam hati semua nikmat yang kita dapat, ilmu ke, sihat ke, anak, isteri, semua daripada Allah 100%, bukan daripada usaha kita. Kemudian syukur dengan lidah. Kita cakap haza min fadli Rabbi, dan bersyukur dengan anggota badan. Kita gunakan semua anggota badan kita untuk mentaati Allah. Okey, contoh, bagaimana kita nak syukur dengan nikmat ilmu? Ilmu tu nikmat. Macam mana kita nak jadi orang yang syakirin dengan nikmat ilmu?
Satu, amalkan. Yang kedua, sampaikan. Maka kita akan dapat balasan ilmun yuntafa'u bihi. Bila kita mati, kita akan dapat berapa ramai yang beramal dengan ilmu kita, berapa banyak itulah pahala yang kita akan dapat. Wallahu a'lam. Okey, malam dah larut. Jadi cukup setakat ni. Saya tahu buku ni kita dah baca sampai mana? Siapa ingat? Kita baca satu hadis. Hadis daripada buku 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga. Membangunkan masjid dah kan? Menjawab seru muazzin kan? Amalan yang ke-14, muka surah 49. Daripada Umar radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Nabi SAW bersabda, "Iza qala al-muazzin Allahu akbar, faqala ahadukum Allahu akbar. Summa qala asyhadu an la ilaha illallah, qala asyhadu an la ilaha illallah. Summa qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa qala hayya 'alas salah, qala la haula wala quwata illa billah. Summa qala hayya 'alal falah, qala la haula wala quwata illa billah. Summa qala Allahu akbar, qala Allahu akbar. Summa qala la ilaha illallah, qala la ilaha illallah. Min qalbihi dakhala al-jannah." Jadi jawapan azan ni semua kita dah tahu, tapi mungkin kita tak tahu apa kelebihan. Kelebihannya ialah kalau dia sebut daripada lubuk hatinya, bukan setakat sebut di lidah. Maknanya dia praktis dalam amalannya, maka ia akan masuk syurga. Dia bila jawab dengan lubuk hati tu, apa maksud dia? Apa dia antara penghayatan dalam jawapan azan? Hayya Allah salah, pergilah masjid. Kan, jawab, lepas tu sambung buka drama. Jadi jawabnya ialah mesti pergi ke masjid, hayya Allah salah. Okey, cukup lah. Kita jumpa lagi malam besok dan kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه